Tapi version yang paling popular, yang selalu diceritakan oleh ulama-ulama, kita kena kembali kepada surah Al-Baqarah. Tuan-tuan boleh tengok dalam surah Baqarah ayat 259. Al-Baqarah 259. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aw kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'athahu qala kam labista qala labistu yawman aw ba'da yawm qala bal labistum mi'ata 'am sampai ke qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Ayat tu panjang. Baik, sebenarnya ayat tu dia ada dua peristiwa hebat. Satu pada ayat 258, satu pada ayat 259. Permulaan cerita duduk pada ayat 258 tu, alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih. Apakah kamu tidak memerhatikan ataupun melihat kisah seseorang yang menghujah Nabi Allah Ibrahim berkenaan dengan Tuhannya? Ni kisah apa ni? Ni kisah Nabi Allah Ibrahim, dan siapa hak berhujah dengan Nabi Allah Ibrahim pasal Tuhan dulu? Nak mengaku Tuhan tu lah. Siapa? Namrus. 258 tu pasal Namrus. Sebab tu ayat 259 dia terus datang au kallazi. Dia dua cerita. Adakah kamu tidak memerhatikan seorang lelaki yang menghujah Ibrahim berkenaan dengan Tuhannya? Dan satu lagi, tidakkah kamu memerhatikan kisah seseorang yang melewati satu kawasan? Wahia khawiyatun ala urushiha. Wahia khawiyah. Khawiyah dalam bahasa Arab bermakna kosong. Kosong tang mana? Ala urushiha. Kosong belah atas tu. Maksudnya benteng-benteng, atap-atap kebanggaan-kebanggaan ni dah habis runtuh. Sebab tu kita tengok berkenaan ayat sifat tu, Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Arsh, urus ni belah atas. Maksudnya rosak habis, seperti padang jarak, padang terkukur. Tidakkah kamu memerhatikan kisah seseorang lelaki yang melewati satu kawasan yang keadaan macam tadi diceritakan? Lalu dia menyebut apa? Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Dia terdetik bagaimanakah Allah akan menghidupkan kembali kawasan ini setelah dia memusnahkannya. Siapa lelaki dalam cerita ni? Siapa lelaki dalam cerita ni? Seorang lelaki yang melewati kawasan yang rosak, seperti padang jarak, padang terkukur akibat peperangan. Hancur selumak-lumaknya negeri ni. Dan bila lelaki ni tengok, dia terdetik dalam diri dia, dalam hati dia, bagaimanakah Allah akan membangunkan kembali tempat ini setelah kota ini dimusnahkan. Ada 4 riwayat, tuan-tuan, dan riwayat yang paling terkenal dan famous di kalangan ulama, lelaki ini adalah Nabi Allah Uzair. Tu nombor 1. Nama tak tahu ni. Yang kedua, pendapat ulama, lelaki yang melewati tempat ini ialah Nabi Allah Khidir alaihi salam. Tu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga ialah seorang lelaki Bani Israel yang bernama Hizkil bin Bawar. Hizkil bin Bawar, tu yang ketiga. Dan yang keempat tak ada nama, tapi dia merupakan salah seorang lelaki Bani Israel. Macam tu saja. Jadi kita ambil pendapat yang utama bahawa lelaki tersebut adalah Nabi Allah Uzair. Jadi bila dia terdetik perkataan demikian, apa yang berlaku? Fa amatahu Allahu mi'ata 'amin summa ba'atsah. Kemudian Allah mematikan dia selama berapa tahun? Mi'ata 'am, 100 tahun. Summa ba'atsah, kemudian Allah membangkitkannya kembali. Kalau dulu Ashabul Kahfi cuma ditidurkan oleh Allah selama
309 tahun. Ni Allah matikan dia 100 tahun, kemudian bangkit balik. Matikan selama 100 tahun, kemudian hidupkan balik dia. Bila dia hidup balik, qala kam labis, berapa lama kamu berada di sini? Berapa lama kamu tinggal di sini? Lalu apa jawab dia? Qala labistu yauman au ba'dha yaum. Mungkin aku duduk di sini sehari ataupun setengah hari. Bila Allah bangkitkan balik tu, dan bila ditanya berapa lama hang duduk sini, mungkin sehari ataupun mungkin setengah hari je. Dia berasa demikian. Sedangkan Allah dah matikan dia lebih 100 tahun, tuan-tuan. Apa bukti dia? Qala bal labista mi'ata am. Bahkan yang sebenarnya kamu ni duduk sini dah hampir 100 tahun. Fanzur, lihatlah kamu ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna, kepada makanan dan minuman kamu yang sedikit pun tidak berubah. Makanan kamu tu sedikit pun tidak berubah, seolah-olah sama seperti yang kamu bawa pada asal, yang kamu bawa pada mula-mula. Tengok, Allah buat perbandingan. Mula-mula suruh tengok makanan hak dia bawa sebelum ni, minuman hak dia bawa sebelum ni. Dan riwayat menyebut makanan hak dia bawa ialah buah anggur dan buah tin. Buah anggur dan buah tin, dan minuman yang dia bawa ialah jus buah-buahan. Tak tahulah jus apanya. Kita nak kata jus kurma pun tak kena, nak kata jus delima pun tak kena, jus apple pun tak kena, tapi disebut jus buahan. Makanan anggur dengan tin. Bab makanan sedikit pun tak ada perubahan. Jadi bila tengok makanan tak ada perubahan, tu yang dia berasa apa? Baru setengah hari, baru sehari. Tetapi wanzur ila himarika, tengok pula kepada kaldai kamu, tengok pula pada dongki kamu. Keldai itu dongki lah, himar tu. Walinaj'alaka ayatan linnas, dan ini akan menjadikan engkau sebagai tanda kekuasaan bagi sekalian manusia. Bila tengok kepada kaldai dia, apa jadi? Cuma tinggal tu tulang. Cuma tinggal tulang. Apa perbahasan yang menarik di sini yang kita boleh ambil? Dalam tempoh 100 tahun Allah boleh mengekalkan kesegaran sesuatu, dan Allah boleh menjadikan sesuatu itu sebagaimana kelaziman dan kebiasaan, iaitu kemusnahan dan kehancuran. Kalau ikut secara logika, 100 tahun apa akan jadi pada anggur dengan tin tu? Kalau ikut logik 100 tahun, kalau betul-betul ada lagi, dia jadi ke mana Haji? Agak-agak 100 tahun tu. Macam tak ada apa tak? Tapi dari satu sudut Allah boleh jaga benda tu dengan sebaik-baiknya. Walaupun tempoh dah berlalu 1 tahun, tapi satu lagi memang tinggal tulang sungguhlah, sebagaimana biasa. Wanzur ilal 'idhami kaifa nunshizuha summa naksuha lahma, dan lihatlah bagaimana kami membentuk dan menyusun kembali tulang-tulang tersebut, summa naksuha lahma, kemudian membungkuskannya kembali dengan daging. Maksudnya ditunjuk di depan mata Uzair bagaimana tulang-tulang yang berserakan tadi akhirnya bercantum kembali. Kemudian datanglah otot, kemudian urat, kemudian saraf, kemudian membentuk daging, kemudian kembali dilapisi oleh kulit-kulit, dan akhirnya keldai itu bangun berdiri duduk depan dia. Satu contoh secara real, Allah tunjukkan satu demi satu. Kita nak habaq lagu mana? Kalau kita terserempak dengan Optimus Prime katakan, tapi tak masuk dengan benda ni, cuma nak habaqnya daripada robot hadap berdiri depan kita tu, tiba-tiba krak jadi kepala lori trailer tu. Tak masuk ni, cuma nak habaqnya kita boleh tengok satu demi satu. Hak tu pulas kau ni, hak tu terangkat kau ni, hak ni mengikut bawah, tiba-tiba jadi lori trailer. Oh, betul-betul depan mata. Hak ni pun, hak tu tangkuk, hak ni urat, hak ni saraf, hak ni daging, hak ni otot, jadi balik. Ini membuktikan bahawa
kekuasaan Allah itu teramatlah hebat dan teramatlah agung, dan juga menunjukkan kepada kita hari kiamat itu adalah pasti. Tiada sedikit pun problem dan masalah bagi Allah untuk menghidupkan kembali seluruh makhluknya di padang mahsyar kelak. Sebab ni tak kiamat lagi pun, lepas mati 100 tahun Allah boleh hidupkan balik, tak ada masalah. Apatah lagi juga tiada bermasalah bagi Allah nak menghidupkan seluruh makhluk di mahsyar kelak. Dan Allah juga mampu untuk menjaga apa? Kualiti sesuatu barang, walaupun tempoh barang tu dah lama. Sebagaimana kita selalu tengok contoh pada sebahagian mayat-mayat kan. Kita bukan kata bila tengok mayat tu tak terjejah nak menentukan kemuliaan atau kehinaan, nak meletakkan status demikian. Tapi kadang-kadang orang tu dah meninggal mungkin ratusan atau ribuan tahun, bila buka seolah-olah sama seperti baru semalam tanam, baru duduk tengah tidur, tak ada perubahan. Allah boleh buat semua tu, Allah boleh jaga semua tu. Jadi kadang-kadang orang silap, dia menilai semua pada penglihatan tersebut, oh ni mesti mayat bagus. Tak juga, kadang-kadang mayat hak tak Islam pun ramai hak elok, ramai hak kekal. Jadi kita anggap benda tu adalah satu bentuk, kita kata apa? Satu bentuk pengalaman kepada kita bahawa semua tu adalah kuasa daripada Allah untuk mengekalkan ataupun menjaga sesuatu daripada unsur-unsur makhluk dia. Baik, kembali kepada persoalan ni, inilah cerita Nabi Allah Uzair dari satu versi yang berbeza kan. Baik, bila Nabi Allah Uzair ni hidup balik, lalu dia kembali semula kepada kaum dia. Bila dia kembali semula kepada kaum dia, ada orang kenal lagi tak? Orang tu dah 100 tahun lepas dah, kita lama dah tak jumpa. Mungkin orang anggap dah tak ada. Mungkin orang anggap dah meninggal, atau mungkin orang anggap dah terbunuh sekali dengan orang-orang yang terlibat dalam peperangan tu. Tapi dalam version ini, negeri yang dilewati itu adalah Jerusalem, Baitul Maqdis, selepas pembantaian oleh Raja Bukhtansar Nebukadnezar. Jadi memang lumat sungguh. Tiba-tiba dia pun balik. Dia balik pun orang buat layan tak layan lah, sebab orang tak kenal. Lalu ada seorang wanita yang dia tinggalkan dulu. Wanita ni berusia 20 tahun waktu dia tinggal dulu. Lah ni kalau dia balik, umur berapa kawan tu? Jadi 120. Kawan tu dah tua dah, mata dia pun dah kabur dan tak berapa nampak. Lalu dia tegur wanita tersebut. Wanita tu tanya, siapa kamu? Aku Uzair. Terkejut kawan tu. Kalau kamu kata Uzair, nama Uzair ni orang tak bercakap dah, orang tak kenal dah Uzair. Betul ke kamu Uzair? Betul aku Uzair. Cuba ceritakan kepada aku sifat-sifat yang ada pada kamu. Dia pun ceritalah, aku macam ni. Dia kata semua hak kamu cerita sifat Uzair tu betul dah. Cuma sebab mata aku ni tak berapa nampak, aku tak boleh nak pastikan kamu Uzair. Kalaulah Allah takdirkan aku ni boleh tengok, aku boleh kenal kamu ni betul ke tak Uzair. Tapi ikut cerita mulut kamu tu betul dah tu, macam ni tu Uzair dah. Lalu dengan kuasa daripada Allah, melalui perantaraan Nabi Allah Uzair, dia berjaya menyembuhkan mata perempuan tersebut. Bila perempuan tersebut tengok, dan dia mengesahkan bahawa hak duk depan dia tu memang sesungguhnya Uzair. Sebab ada satu tanda pada diri Nabi Allah Uzair. Jadi bila dia tu dah disahkan oleh wanita tersebut, maka dia pun pergi kepada masyarakat Bani Israel. Perempuan tu kata inilah Uzair, dia pun mengakui dia Uzair. Agak-agak orang percaya tak? Betul ke Uzair? Hak kami tahu cerita-cerita hak bapak kami cerita dulu, Uzair ni macam ni, tak ada 100 tahun dah ni. Tapi kalau betul-betul Uzair kamu, ni sedikit berbeza versi ni tentang Taurat. Bapa Uzair tu dikatakan bernama Sarukha, dan Sarukha ni satu-satunya lelaki yang menyimpan Taurat yang sebenar. Sama keadaan simpanan tu sama, dalam lubang, dalam gua. Cuma tadi orang lain pergi ambil, hak version pertama orang lain pergi ambil, regu dengan hak dia tulis.
hak ni Sarukha ni dikatakan bapa kepada Uzair ada simpan. Orang lain tak tahu tempat tu kecuali Uzair seorang, sebab Uzair anak dia. Tapi kalau kamu nak mengaku dan dakwa kamu ni Uzair, mesti kamu tahu di mana tempat lokasi Taurat tu. Wak mari kepada kami, tunjuk, baru kami akui kamu ni Uzair. Dia pun pilah tempat tu. Dia pun ambil lah Taurat hak dalam lubang dalam gua, tunjuk pada Bani Israel. Kemudian mereka mengesahkan dia tu Uzair. Hak biasa mengesahkan dia Uzair. Hak tak biasa lagu mana? Bila dia cerita pasal dia, 100 tahun mati, lepas tu hidup balik, boleh tahu di mana lokasi Taurat hak sebenar. Tak lain tak bukan orang ni mesti anak tak dah, mesti anak Tuhan dah. Jadi lagu tu lah, kalau kita terlampau mengkultuskan, menyucikan, mendewakan seseorang, dia jadi macam-macam. Kalau zaman dulu kan banyak dah berlaku kisah macam ni, kerana terlampau nak menyucikan atau mendewakan kepada seseorang individu atau tokoh kerana kehebatan dia. Jadi setakat yang saya tahulah, saya tak tahulah tafsir-tafsir yang pelbagai, ada version-version yang lain. Yang saya boleh kongsi dengan tuan-tuan pada malam ni, dua bentuk ni lah. Yang penting bagi kita, mana-mana version sekalipun yang didatangkan oleh ulama, itu bukan tujuan dia. Tujuan dia ialah cuma kita nak tahu daripada mana-mana version sekalipun, why Nabi Allah Uzair dikelui anak Tuhan, sebab apa, itulah. Kalau orang tanya sebab apa dia digelar, boleh cerita dua-dua version tadi. Cerita hak sebenar mengenai Uzair, hanya Allah lah yang maha mengetahui. Baik,